Salam sejahtera dan perempuan yang dihormati sekalian. Ini satu rahsia yang baru saja kita terima. Inilah penyebab kekalahan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen baru-baru ini berkenaan dengan RUU Had Tempoh PM tak lulus. Ramai orang duk hentam itu, duk hentam ini. Sampai pembangkang pun menafikan macam-macam tuduhan yang diberikan kepada mereka. Dan banyaklah spekulasi-spekulasi kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah dalam rang undang-undang yang baru-baru saja ini berlaku, iaitu had tempoh Perdana Menteri yang tidak lulus. Ada 8 ahli parlimen yang tidak hadir, tidak ada pada ketika rang undang-undang itu diundi. Dan akhirnya Fahmi mendedahkan bahawa sebenarnya penyebab kepada keadaan itu ialah kerana ada di antara mereka tersangkut jam dan ada di hospital. Fahmi dedah ulasan 8 ahli parlimen punca RUU Had Tempoh PM tak lulus. Kerajaan mengesahkan 8 ahli parlimen tidak hadir ketika pengundian rang undang-undang bagi mengehadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada maksimum 10 tahun di Dewan Rakyat semalam. Ia sekaligus menyebabkan draft undang-undang itu gagal memperoleh sokongan mencukupi. Jurucakap kerajaan, Datuk Fahmi Fadzil berkata, ahli parlimen yang tidak hadir adalah 3 daripada Barisan Nasional, manakala masing-masing seorang daripada Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah JRS, Parti Bangsa Malaysia PBM, dan serta 2 ahli parlimen bebas yang menyokong kerajaan. Beliau berkata, setiap ahli parlimen terbabit mengemukakan pelbagai alasan apabila ditanya mengenai ketidakhadiran mereka. Antaranya berada di hospital dan ada juga yang memberikan alasan tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Tapi selepas itu, Fahmi berkata, kita sudah membuat semakan dengan kelab penyokong kerajaan BBC dan juga pejabat ketua WIP mengenai ahli parlimen tidak hadir. Dari blok PH, 100% hadir. Semua hadir dan semua mengundi. Yang tidak hadir ada 3 ahli parlimen BN. Masing-masing seorang dari JRS, GPS dan PBM, manakala 2 ahli parlimen bebas yang menyokong kerajaan tidak hadir. Setiap dari mereka bila ditanya kenapa tidak berada di situ, iaitu di Dewan Rakyat, ada yang memberi pelbagai alasan. Katanya pada satu sidang media selepas perasmian Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC di Menara 2 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di sini hari ini. Berhubung dengan respon Fadilah terhadap ketidakhadiran ahli parlimen berkenaan, Fahmi berkata riak wajah Timbalan Perdana Menteri menunjukkan kekecewaan. Saya lihat raut wajah beliau, Timbalan Perdana Menteri itu kelihatan sedikit kecewa apabila 8 ahli parlimen tidak ada dalam Dewan Rakyat, katanya. Semalam, Dewan Rakyat tidak meluluskan RUU Perlembagaan Pindaan 2026 bagi mengehadkan 10 tahun jawatan Perdana Menteri. Ia selepas RUU itu gagal memperoleh sokongan 2/3 ahli parlimen apabila hanya 146 ahli parlimen menyokong. Sementara 32 ahli parlimen tidak hadir dan 44 ahli parlimen berkecuali. Okey, so itulah yang berlaku. Bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia.
Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.